Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, hadirin dan hadirat sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan Kitabul Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan majlis kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, merupakan majlis kali yang ke-47 daripada huraian kita ke atas kitab kita ini. Dan pada malam ini kita akan memasuki perbahasan dosa besar yang baharu, iaitu dosa besar yang ke-60 pada muka surat yang ke-159 itu. Dan disebutkan di sini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, dosa besar yang ke-60 adalah orang perempuan yang menyambung rambut, menjarangkan gigi serta bertatu. Yang mana ketiga-tiga perbuatan ini hukumnya adalah haram dan ia termasuk dalam kategori dosa besar. Yang pertama, menyambung rambut. Yang keduanya adalah menjarangkan gigi. Serta yang ketiganya adalah bertatu pada badan. Dan perkara-perkara ini dilarang dan diharamkan dan dikategorikan sebagai dosa besar adalah menerusi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang kita kena jelas, hadirin dan hadirat, hukum hakam agama kita ini dia pasti ada sandarannya. Dan sandarannya itu yang disepakati ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Jadi di sini adalah sumber hukum bagi agama kita ini yang disepakati. Jadi kalau kita nak menentukan satu-satu perkara ini sebagai haram contoh, atau makruh, atau wajib, atau sunat, maka ia mesti berhajat kepada sandaran. Dan sandaran itulah yang dinamakan sandaran dalil. Sandaran dalil. Baik daripada Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan sesuatu perkara itu kalaulah dia itu dilarang di sisi syarak dan larangan ke atas perkara tersebut didapati di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum bagi perkara itu sama ada haram atau makruh sahaja. Tetapi apabila kita membahaskan dosa-dosa besar, semua dosa-dosa ni adalah hukumnya apa? Haram. Dia tidak makruh. Kerana kalau benda makruh dibuat, dapat dosa ke tidak berdosa, hadirin dan hadirat? Dia tidak berdosa. Perkara-perkara makruh ini ia tidak
berdosa apabila ia dilakukan. Tetapi kalau kita meninggalkan perkara yang makruh, kita dapat pahala. Kerana kaedah dia mudah sahaja, hadirin dan hadirat. Wajib lawan dia haram, sunat lawan dia makruh. Meninggalkan yang wajib adalah haram, hukum dia. Meninggalkan yang haram adalah wajib, hukum dia. Buat benda wajib dapat pahala, tinggal benda haram dapat pahala. Tinggal benda wajib dapat dosa, buat benda haram dapat dosa. Dan kalau wajib lawan dia haram dan kaedahnya begitu, begitulah sunat lawan dia makruh. Sunat buat dapat pahala. Kalau kita tinggal, kita tidak berdosa. Lawan dia makruh, maka makruh kalau buat tidak berdosa, tapi kalau kita tinggal benda makruh dalam hidup kita ini, kita dapat pahala. Itu maksud dia. Jadi kita kena jelas bahawasanya yang disebut dosa-dosa besar ini bukan hukum makruh, tetapi ianya adalah hukum haram. Maka yang kita sebut pada dosa besar yang ada dalam muka surat ini, dosa besar ke-58, ke-59 dan yang ke-60, semuanya ini di sisi syarak hukumnya adalah haram. Dan dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Allah melaknat orang yang menyambung rambut, iaitu tukang sambung yang berkhidmat melakukan perbuatan tersebut, yang bekerja melakukan perbuatan tersebut. Maka dia ini mendapat apa? Laknat Allah. Dan Nabi kata wal mustawsilah, wal mustawsilah. Dan al mustawsilah, tuan-tuan kena ingat, kalau ada alif sin sahaja dalam perkataan bahasa Arab, biasanya adalah orang yang meminta. Begitu. Orang yang meminta. Kerana alif sin itu adalah dalam ilmu bahasa Arabnya litalab, untuk permintaan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan ada alif sin tu. Asta'in, nasta'in, isti'anah, meminta pertolongan. Itu makna dia. Begitu juga astaghfirullah. Kan ada alif sin. Jadi meminta apa? Pengampunan. Meminta istighfar, meminta pengampunan. Kalau macam tu as'aluka contoh. Jadi pun sama juga. Ataupun istajibillahumma du'aana. Dia meminta kemustajaban doa. Salat istisqa. Jadi minta apa? Minta supaya hujan diturunkan Allah Ta'ala. Itu alif sin. Jadi bila Nabi kata la'anallahu alwasilata wal mustawsilah, maka di sini ada dua individu yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama, pelaku perbuatan sambung rambut. Sambung rambut ni maknanya rambut kita yang asli ni disambung dengan rambut orang lain yang mungkin rambut orang telah mati contoh. Disambung. Yang ini sebenarnya diharamkan di sisi syarak. Nanti kita akan sebut sebab pengharaman kepada ketiga-tiga perkara yang telah dinyatakan di sini. Jadi yang melakukan dilaknat, yang meminta untuk dibuat pun. Macam contoh dia kata, Cik pandai sambung rambut. Kalau cik boleh sambung rambut, tolong sambung rambut saya. Begitu. Dia minta tak? Dia minta. Maka perbuatan ini hukumnya haram juga. Macam mana kita tahu hukum dia haram sedangkan dalam hadis tak kata haram? Jawapan dia kerana adanya sebutan laknat. Yang ni kaedah yang kita kena jelas. Ulama-ulama kita, hadirin dan hadirat, mereka kalau nak tetapkan hukum, mereka tengok dalam konteks ayat tersebut. Sesuatu perbuatan itu, kalau ia mendatangkan laknat Allah apabila ia dilakukan, maka perbuatan ni mesti hukum dia haram. Takkan wajib pula. Takkan benda wajib dilaknat Allah. Orang kata, kenapa awak dilaknat? Saya menunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Logik ke? Tak logik. Begitu juga, takkanlah perkara sunat kita buat, kita dapat laknat. Tak selayaknya. Dan takkanlah kita dapat laknat hanya semata kerana kita buat benda makruh. Benda makruh pun dia tidak boleh laknat.
Contoh benda makruh ni apa? Apa dia? Jawapan yang tepat. Makan bawang kemudian hadir ke masjid. Makruh. Hadir solat berjamaah. Tak kiralah bawang putih ke, bawang merah ke. Kalau kita makan sebelum solat dan kita hadir mendiri solat berjamaah di masjid, hukum dia tidak haram, hukum dia makruh. Jadi contoh, tuan, kenapa awak dilaknat oleh Allah? Oh, saya makan bawang bila datang ke masjid. Dia taklah dilaknat. Kerana ia makruh, ia tidak haram. Di sini kita kena jelas. Tetapi kalaulah dia itu membersihkan bau-bau mulutnya daripada bawang, ataupun dia tidak makan bawang sebelum dia hadir ke masjid, maka dia mendapat pahala sunat. Dia dapat pahala sunat kerana dia meninggalkan perkara yang makruh. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ada hadis yang menyebut, man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna masjidana. Sesiapa yang memakan daripada pokok ini, dan Nabi rujuk kepada as-saum wal basal. As-saum ni bawang putih. Al-basal bawang apa? Bawang merah. Jadi siapa makan daripada pokok ni, iaitu buah tu, iaitu bawang tu, fala yaqrabanna masajidana ataupun masjidana, kata Nabi. Maka jangan sesekali dia mendekati masjid kami. Jadi hukum dia adalah makruh. Kalau orang makan bawang pun Nabi kata tak payah datang ke masjid. Kalau orang yang sakit demam, macam mana? Kalau orang yang kena COVID, orang yang selsema teruk, orang yang duk batuk-batuk teruk, ini lebih utama untuk tidak hadir ke masjid. Tapi bila pemerintah kita kata siapa yang ada COVID jangan pergi masjid, dia kata ini arahan anti-Islam. Ya Allah, macam mana boleh jadi anti-Islam pula? Padahal Nabi dulu pun pernah mengeluar arahan yang sama. Orang yang tak datang, yang makan bawang, jangan datang masjid. Adakah Nabi dianggap anti-Islam? Tak. Jadi di sini kita kena jelas tentang letak duduknya kenyataan-kenyataan dalam agama kita ini. Kenapa orang tak bagi orang COVID datang ke masjid? Sebab nak elak penyakit berjangkit. Gitu. Bukan atas faktor dia anti-Islam. Sama juga, kenapa tak dibenar datang ke masjid dalam keadaan baru lepas makan bawang? Kerana natijah bau busuk akan mengganggu jemaah yang lain. Jadi orang kata, kalau macam tu saya makan durian lah Ustaz. Yang ni pun satu juga salah faham. Dia kata kalau, ingat, bukan dia yang disebut dalam hadis tu contoh ala sabilil mithal. Tapi apa hikmah larangan? Jadi bila hikmah larangan kerana bau-bau yang busuk, yang tidak menyenangkan, maka ia meliputi semua makanan atau bukan makanan tapi mendatangkan bau yang busuk. Macam itulah juga kalau rokok ke, kalau durian ke, kalau apa lagi yang berbau busuk. Petai ke, contoh. Jadi dia tidak digalakkan. Bukanlah tak digalakkan, maknanya tak disunatkan. Maknanya makruh hukum dia kalau kita hadir ke masjid dengan makanan-makanan sebegini. Tetapi kalau kita hadir juga ke masjid, maka ia tidak berdosa. Ia tidak berdosa. Dan solat yang didirikan adalah apa? Adalah sah. Solat yang didirikan adalah sah. Ini kita kena jelas, hadirin dan hadirat. Kaedah-kaedah hukum dalam agama kita ini. Baik, jadi berbalik. Kalaulah ada perkataan laknat dalam ayat Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas satu-satu perbuatan, maka perbuatan ini hukum dia adalah haram. Jadi situ kita tahu hukum dia haram. Macam contoh Allah kata ala la'natullah 'alal zalimin dalam Quran. Laknat Allah ke atas orang yang zalim. Jadi perbuatan menzalimi orang lain, apa hukum dia? Haram. Kerana macam mana kita tahu dia haram? Kerana perbuatan menzalimi orang lain dilaknat oleh Allah. Begitu maknanya. Sebab tu bahaya daripada kita ni menzalimi orang lain. Kerana dapat laknat Allah. Na'udzubillahi min zalik. Ada satu kata-kata yang bagi saya menarik, hadirin dan hadirat. Kita ni kadang-kadang bila kita melakukan satu kezaliman kepada orang lain, kita boleh dapat satu hajat yang kita inginkan. Satu kehendak yang kita inginkan, kita boleh dapat. Dengan cara apa? Zalim hak orang lain. Tetapi, satu yang kita terlepas pandang,
Dengan doa orang yang dizalimi tersebut, kita boleh kehilangan segala perkara yang kita miliki. Kita zalimi dia hanya kerana nak dapat satu hajat je. Tapi dengan doa orang yang dizalimi, kita akan kehilangan semua benda yang kita miliki. Sebab itu, ittaqi da'watal mazlum, kata Nabi. Takutlah kamu dengan doa orang yang dizalimi. Jadi, jangan menzalimi orang lain. Jangan zalimi orang lain. Hukum dia haram. Mendatang laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillahi min zalik. Jadi yang pertamanya adalah orang yang menyambung rambut serta yang meminta supaya disambungkan rambutnya. Haram perbuatan tersebut. Dan kenapa disebut perempuan? Kerana al-wasilah ni adalah merujuk kepada muannas. Pelakunya orang perempuan. Tetapi kalau orang lelaki melakukan perkara yang sama, hukum dia sama ke tidak? Jawapan dia sama. Walaupun disebut di sini, dosa besar yang ke-60 adalah perempuan yang menyambung rambut. Tapi ini bukan bermakna kalau lelaki buat tidak mengapa. Habis tu kenapa dalam hadis dia rujuk kepada perempuan? Kerana rambut orang perempuan ni yang biasanya berlaku penyambungan. Rambut dia panjang. Rambut kita ni pendek, orang lelaki nak sambung apa dia? Jadi amat sukar untuk kita ini melakukan penyambungan rambut. Tapi sekiranya berlaku, maka hukum dia ambil hukum yang sama. Kerana dalil-dalil ni, kebiasaannya dia akan lebih cenderung kepada yang manakah yang lebih selalu. Begitu. Macam contoh, kenapa Allah dahulukan as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan? Kenapa Allah tak kata pencuri perempuan dulu, baru pencuri lelaki? Tapi kenapa Allah kata pencuri lelaki baru pencuri perempuan? Di sini pun ulama-ulama tafsir mereka bahas. Iaitu jawapan dia kerana orang yang banyak mencuri adalah orang lelaki. Dan lagi mudah peluang untuk dia mencuri adalah orang lelaki berbanding orang perempuan. Jadi atas faktor itu didahulukan. Tapi para ulama kata berbeza dengan zina. Kerana bab zina ni Allah kata apa dalam surah An-Nur tu? Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina wanita dan penzina lelaki. Seolah-olah isyarat daripada Allah, banyak zina yang berlaku disebabkan daripada godaan dan disebabkan syahwat yang terhasil daripada orang perempuan. Di situ faktornya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi yang kedua selain daripada itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-washimata wal mustawshimah. Dan al-washmu adalah tatu. Al-washmu adalah tatu. Jadi seorang perempuan yang bertatu dan juga yang meminta supaya ditatukan. Maknanya pembuat dan yang dibuat. Itu maksud dia. Contoh, dia pergi kepada satu kedai. Kedai itu memang kedai tukang tatu. Maka yang mendapat laknat Allah adalah tukang tatu yang melakukan proses tersebut dan yang customer tu tadi. Itu. Maknanya al-mustawshimah ni adalah customer lah. Maknanya pelanggan yang minta supaya disambung rambut dan pelanggan yang diminta supaya ditatukan. Begitu. Jadi di sini kita katakan hukumnya adalah haram juga. Yang ketiga, an-namisah wal mutanammisah. Dan an-namisah wal mutanammisah ni walaupun tak diletakkan dalam tajuk, tapi ni adalah yang mencukur bulu kening. Itu makna dia. Yang mencukur bulu kening. Jadi contoh yang ni, kening kita dicukur atau dia minta supaya dicukur. Kedua-dua ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wal mutafallijati lil husn. Dan mereka-mereka yang menjarangkan gigi mereka dengan tujuan apa? Kecantikan. Dengan tujuan kecantikan. Dan akhir sekali Nabi kata apa? Al-mughayyirati khalqallah. Ini sebab pengharaman. Kerana keempat-empat perbuatan ini, iaitu yang pertama tadi apa dia? Yang pertama tadi adalah menyambung rambut. Yang kedua bertatu.
Yang ketiganya adalah cukur kening. Dan yang keempat menjarangkan gigi. Semua ini termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah. Tetapi tuan-tuan kena jelas tentang isu yang benar-benar dikatakan mengubah ciptaan Allah ini. Kerana semua benda ini sifatnya kekal. Semua benda ini sifatnya kekal. Jadi sebarang perubahan yang kekal dan dalam bentuk mengubah ciptaan Allah dan perubahan itu kekal, maka ini hukum dia adalah haram. Contoh yang selalu masyarakat kita ini tanya adalah berkenaan dengan perbuatan istilah dia nak bagi rambut lurus tu, rebonding. Jadi rebonding. Biasa banyak yang bertanya tentang hukum rebonding ini. Kerana rebonding ini rambut yang asalnya keriting itu dia akan menjadi lurus. Dia akan menjadi lurus. Tapi kita katakan kalaulah perbuatan itu dia bukannya perubahan yang kekal, tidak. Dia mungkin bertahan 2 minggu atau sebulan. Jadi atas faktor itulah para ulama tidak mengatakan rebonding itu haram. Sebaliknya hukum dia adalah harus. Hukum dia adalah diharuskan. Kerana perubahan ini bukan perubahan yang kekal. Itu satu yang dibenarkan. Yang kedua, ada juga perubahan-perubahan yang boleh jadi dibenarkan sekiranya bukan untuk kecantikan tetapi untuk perubatan. Untuk perubatan. Contoh, ada orang yang dia lahir-lahir di sumbing dan doktor dia buat pembedahan. Pembedahan tu untuk kecantikan ke untuk rawatan ya? Untuk rawatan. Kalau untuk kecantikan dia akan termasuk dalam pengharaman. Tapi dia untuk rawatan kerana supaya kalau tidak nanti dia akan susah bercakap. Boleh jadi cakapan dia cakap yang tidak jelas. Begitu. Dan satu lagi adalah orang yang memakai ataupun buat gigi tu. Apa dia? Braces. Pemakaian braces itu. Pendakat gigi ke apa istilah dalam bahasa kita. Jadi braces itu, ia juga bukan, dia adalah perubahan betul. Dan daripada gigi dia mungkin ke depan ke belakang ataupun terlalu jarak sehingga boleh jadi menyebabkan dia susah nak makan dalam keadaan yang normal. Jadi dia buat pakai braces tu. Yang ni bukan untuk kecantikan. Jadi ada keperluan rawatan, jadi dia benarkan. Tapi yang dilarang di sini dikata apa? Wal mutafallijati lil husun, dan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan. Apa sahaja biasanya untuk kecantikan, perubahan yang berlaku, yang ini akan diharamkan. Sebab itulah diharamkan pembedahan muka. Pembedahan hidung contoh. Tapi tuan-tuan tengok dekat je, berlaku ke tak berlaku dalam negara kita ini? Kadang-kadang kita tengok orang kata tokoh-tokoh kosmetik yang famous tu, bukannya pembedahan muka je dibuat atau pembedahan hidung sahaja dibuat. Ada yang pembedahan jantina pun dia buat juga. Berlaku tak? Berlaku. Kemudian tak habislah kata kita kan perempuan, la ilaha illallah. Tak habis-habis itu je ayat yang dia keluarkan. Jadi sedangkan pembedahan ini kenapa dia haram? Kerana dia bersifat kekal. Ubah hidung, ubah muka, ubah dagu, kalau tuan-tuan perasan. Yang ni hukum dia adalah diharamkan di sisi syarak. Tapi kalau macam contoh, ada orang dia pakai pencuci muka. Yang tu tak termasuk dalam mengubah ciptaan Allah, walaupun pencuci muka tu berkesan. Maknanya asal mungkinlah kulit dia gelap sikit, tapi dia pakai satu pencuci muka ni yang boleh menyebabkan kulit dia berubah putih. Yang ni tak ada masalah. Ni dia tidak jadi haram. Tak adalah pula orang kata siapa pakai pencuci muka ni untuk brightening ni maka hukum dia haram. Tak ada pula kita pernah dengar fatwa gitu. Sebab dia bukan perubahan yang sama seperti perubahan jantina atau perubahan suntikan-suntikan yang mengubah bentuk ciptaan Allah yang asal, yang itu dilarang. Dan apakah sebab kenapa ciptaan Allah ni dilarang ubah, sama ada untuk kecantikan dan yang keduanya yang bersifat kekal?
Tapi kalau untuk rawatan ataupun yang tidak bersifat kekal, yang ni tak dilarang. Kerana Allah sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Taala mengatakan, sesiapa yang mengubah ciptaan Allah ini semua adalah hasil daripada bisikan syaitan dan perintah serta ajakan daripada syaitan. Itulah yang menjadikan perbuatan ini hukumnya adalah haram. Baik. Kemudian dalam muka surat yang berikutnya, hadirin dan hadirat, Nabi SAW mengatakan, Thamanul kalbi wad dami haram wa kasbul baghi wa la'ana al-washimata wal mustawshimah wa akila riba wa mu'kilahu wa la'ana al-musawwirin. Terjemahannya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan, hasil pendapatan, iaitu duit yang terhasil daripada menjual anjing dan juga menjual darah, maka income tersebut, pendapatan tersebut, hasil tersebut hukumnya adalah haram. Apa hukum jual beli anjing? Begitu. Jadi para ulama menyatakan haiwan contoh yang tidak dimakan ataupun yang haram, maka jual beli dia adalah haram. Jadi semua jual beli yang hukum dia haram, maka yang terhasil ataupun pendapatan daripada itu juga adalah haram. Begitu kaedah fiqh. Orang kata sesuatu yang haram untuk dijual, maka haramlah pendapatan yang terhasil daripadanya. Begitu juga wakasbul baghi, iaitu hasil pendapatan daripada perbuatan pelacuran. Kalau macam dulu kita biasa dengar GRO contoh. Tapi dia katakan dia ni sebagai satu pekerjaan, satu sumber pendapatan. Kita kata pekerjaan betul, tetapi pekerjaan yang haram. Pendapatan yang haram. Dia bukan pendapatan syubhah lagi dah, dia haram. Yang terhasil daripada pelacuran. Dan ini poin dia, iaitu Rasulullah SAW melaknat al-washimah wal mustawshimah, iaitu orang yang melakukan tatu kepada badan orang lain serta orang yang meminta untuk ditatukan. Begitu. Fa'il dan maf'ul. Itu. Pelaku dan yang minta diperlakukan. Dan selain daripada itu yang dilaknat oleh Allah, wa akila riba wa mu'kilahu, orang yang memakan riba serta orang yang meminta riba. Dan wa la'anal musawwirin, dan Allah melaknat orang yang mengukir. Dalam sebahagian pandangan, al-musawwirin ni merujuk kepada ukiran patung. Ukiran patung. Kenapa Allah melaknat perbuatan ini? Kerana seolah dia nak menyaingi kerja buat Allah. Itu sebabnya. Menyaingi kerja buat Allah. Bahawasanya Allah yang mencipta makhluk, Allah mencipta manusia, tiba-tiba dia buat ukiran patung yang menyamai dengan bentuk manusia dan bentuk haiwan ke apa semua. Atas faktor itulah perbuatan ini dilaknat. Baik. Jadi sebab itu maka hukum dia adalah haram. Dan yang terakhir, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, adalah dosa besar yang ke-61. Dosa besar yang ke-61. Iaitu orang yang menunjuk saudaranya sesama Muslim dengan sebatang besi. Dengan sebatang besi. Apa maksud menunjuk? Maknanya dia menghunus. Dia menghunus ke arah saudaranya itu dengan sebatang besi. Macam saya letak besi di hadapan individu. Saudara ni bukan adik-beradik sahaja. Maknanya saudara ni merujuk kepada individu Muslim. Itu maksudnya. Jadi kalau orang depan kita, kita hunus besi kepada dia. Yang ni dilaknat oleh Allah. Perbuatan ini hukum dia apa? Haram. Dan termasuk besi apa dia? Pisau. Dan seluruh senjata-senjata tajam. Seperti pedang, seperti anak panah, seperti tombak dan seumpamanya.
kalau kita hunus ke arah saudara kita, maka perbuatan tu walaupun belum kena pada badan, tapi hunus itu pun telah menjadikan hukumnya haram. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, hadirin dan hadirat, di dalam hadis yang sahih, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yantahi wa in kana akhahu min ummihi wa abih. Baik, terjemahannya. Sesiapa yang menghunus ke arah, walaupun dia kata menunjuk ke arah. Menunjuk ni kalau kita nak terjemah menunjuk, boleh jadi di situ ada besi. Saya kata kepada sahabat, tengok tu besi, ada besi kat depan ni. Yang tu menunjuk. Tapi itu tak haram. Yang haram asyara di sini adalah menghunus ataupun mengisyaratkan. Maknanya menunjuk di situ. Dengan sebatang besi, bihadidah, dan hadidah ni adalah besi. Fa innal malaikata tal'anuh, kata Nabi SAW. Sesungguhnya para malaikat melaknat dia kerana perbuatannya tersebut. Dan sehinggalah malaikat berhenti laknat apabila dia berhenti. Itu makna dia. Hatta yantahi. Maknanya sekiranya kalau dia stop daripada buat perkara itu, maka malaikat pun berhenti daripada melaknat dia. Itu maksud dia. Kemudian, wa in kana akhahu min ummihi wa abih, tak kiralah itu merupakan adik-beradik seibu sebapa dengan dia ataupun orang lain daripada itu. Maknanya dengan adik-beradik seibu sebapa pun tak boleh dibuat. Ataupun apatah lagi dengan orang lain. Begitu. Kerana di sinilah datangnya bisikan-bisikan syaitan. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu bahaya, hadirin dan hadirat. Bahaya kita bermain dengan benda-benda yang bersifat membunuh ini. Pisau ke, pistol ke pada hari ini, ataupun pedang, ataupun tombak, ataupun anak panah, ataupun disebut di sini besi, sebatang besi. Macam yang berlaku baru ini di Johor, hadirin dan hadirat. Antara dua beradik itu. Dan itu sebenarnya agak memberi pengajaran kepada kita-kita ini. Dia dalam keadaan bukan bergurau, tapi bergaduh antara adik-beradik. Lalu dia mencapai apa yang terdekat dengan dia. Jadi pada waktu itu kebetulan ada pisau dapur. Jadi dipegang dan dibaling kepada adik dia. Kena ke leher dan mati. Jadi kes disiasat apa? Membunuh. Tapi membunuh yang tidak disengajakan. Cuma di sinilah yang Nabi SAW memberikan pengajaran kepada kita dalam hadis. Riwayat-riwayat sebegini. Supaya kita ni kena sentiasa berjaga-jaga dengan perbuatan kita. Satu, ketika marah lah. Satu, ketika marah. Kalau boleh, kalau marah tu jangan ada benda apa kat tangan yang membahayakan orang lain. Bahaya. Sebab itulah dituntut kepada kita ini, kalau kita marah, banyak yang diajar oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "Iza ghadibta fa'ansit." Apabila kamu marah, hendaklah kamu diam. Maknanya, mafhum dia, kalau tengah marah, jangan bercakap. Itu dia. Kalau tengah marah ni, jangan bercakap. Kerana percayalah, kalau kita mengeluarkan kata-kata ketika kita tengah marah, kata-kata ni boleh jadi orang akan maafkan betul, tapi orang tak akan lupa sampai mati. Begitulah hakikat dia. Setiap raya boleh kita kata kosong-kosong. Asal raya je, kosong-kosong, kosong-kosong. Tapi bila next tahun tu, bila jumpa, dia ni dululah yang kata-kata dia menyakiti aku, macam tu. Dia maaf betul, tapi tidak dilupakan. Sentiasa diingat. Sebab tu kena hati-hati dengan apa yang keluar daripada mulut apabila kita ini marah. Sebab kita tak ada ruang untuk tarik balik lagi dah.
Tak ada ruang dah. Terlepas dah masa dan terlepas dah kata-kata, tak ada ruang untuk kita tarik balik kata-kata tersebut. Sebab tu bila tengah diam, bila tengah marah, kata Nabi, diam. Satu. Yang kedua, apabila kamu tengah marah dalam keadaan berdiri, duduk, kata Nabi. Kalau tengah marah dalam keadaan duduk, baring, kata Nabi. Dah kalau orang tu kata, Ustaz, kalau saya ni dah baring pun tak marah lagi, tidurlah. Tidur. Supaya tidak menyebabkan kesan buruk daripada kemarahan. Baru ni saya jumpa satu kata-kata daripada seorang ulama. Kata-kata dia baik, bahawasanya pelaku maksiat ni disunatkan untuk tidur. Sekiranya dengan tidur itulah satu-satunya cara dia untuk menahan diri daripada maksiat. Begitu. Sebab dengan tidur itulah diri dia terhalang daripada melakukan maksiat. Jadi kita ni pun sama. Kalau rasa-rasa tengah marah apa semua tak ada, tidur je lah. Macam tu. Tapi kalau tak boleh juga, boleh jadi keluar daripada tempat yang kita berada tu. Kalau macam contoh tengah marah sesama pasangan, keluar je rumah. Sebab kalau kita duduk dalam, amarah tu membuat lagi. Tapi bila kita keluar, katalah pergi naik motor kejap ke, naik kereta kejap ke, kita mungkin dah disibukkan dengan benda lain dan kita pun dah, perasaan marah tadi dah makin reda. Begitu. Jadi kemudian, di situlah yang diajar oleh agama kita. Dan satu hari Nabi SAW pernah melihat seorang lelaki ni merah padam muka dia disebabkan dia menahan marah. Lalu Nabi kata, aku tahulah satu perkataan yang kalau dia baca, nescaya akan hilang. La zahaba anhu ma yajid, kata Nabi. Akan hilang perasaan marah dia. Lalu dekat Nabi kata, lau qala a'udzu billahi minasyaitan. Alangkah baik sekiranya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitan. Kerana marah ni daripada syaitan. Dan bila kita berzikir kepada Allah, syaitan akan lari. Itu hakikatnya. Bila kita sebut a'udzu billahi minasyaitan, maka syaitan akan lari dan kemarahan akan reda. Dan satu lagi adalah dengan cara kita ini berwuduk. Dengan cara kita ini berwuduk. Semua yang saya sebut ni ada riwayat-riwayat dan sandarannya yang disebut oleh para ulama daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini penting, kalau marah macam mana sekalipun, tak boleh untuk kita menghulur atau menghunus besi. Kalau tak dalam keadaan marah sekalipun, dalam keadaan bergurau. Yang benda-benda pisau, besi, senjata berbahaya, alat-alat yang tajam ni, dia bukan benda gurauan, hadirin hadirat. Ini tidak boleh. Kalau nak bergurau ni, pastikan tak ada benda yang mencederakan. Kalau tidak, kita takut berlaku apa yang telah berlaku. Na'udzubillahi min zalik, akhirnya mati satu nyawa macam tu sahaja. Dan siapa yang buat perkara-perkara begini, duk orang kata, duk hunus-hunus benda tajam kepada orang, dia dilaknat oleh malaikat. Maka perbuatan ini, hukumnya adalah haram. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.